Alamak. Ada sebab dia. Sebab kereta Honda kan banyak kena curi. Oh. Hari ni saya berada di Terengganu dan hari ni kita mempunyai seorang teman join kita punya program dan nama dia Liang. Liang kalau di bahasa Cina itu kira cantik Piao Liang cantik. Seperti kereta di belakang saya ni. Liang, cantik. Okey. So memang kereta ni dari luar tengok sebuah kereta yang sleeper, simple. So apa yang ada di dalam tu nanti kita tengok. Okey, jom. Halo, selamat pagi semua. Nama saya Ong Wei Liang. Tapi kawan-kawan di Terengganu ni panggil saya Liang lah. Jadi saya anak jati Kuala Terengganu. Dilahirkan di Terengganu dan dibesar di Terengganu. So pagi ni ada review sikit tentang kereta simple saya ni je lah, kereta Honda EG2. So apa di dalam nanti kita tengok. Okay? Memang kereta ni nampak tak ada apa-apa lah. Bagi saya pun biasa je. Tapi tak lah, tengok macam kereta sleeper, sebuah EG yang biasa pacik-macik yang ke pasar kan. Tengok pun tak ada apa-apa yang menarik. Tapi tak apa, jom kita tanya owner dia, tengok apa benda dia ada dalam kereta ni. Actually kereta ni saya beli untuk kegunaan suka-suka je. Harian ke biasa weekend guna? Harian. Base untuk kerja pun boleh, jalan jauh pun boleh, makan angin pun boleh. So at first beli kereta ni yelah, yang macam saya cakap tadi, untuk suka-suka. Tapi end up banyak benda yang dah buat kereta ni. Okay. Jadi kenapa Liang banyak Honda ni dalam market ni, kenapa you pilih sebuah kereta Honda Civic dari 90-an? Okay, actually saya ada dia punya alasan dia lah kenapa saya pilih Honda EG ni. Banyak yang kawan-kawan yang suruh beli EK yang EK 4 pintu 4 door, yang orang biasa panggil spek tahun 99. The reason kenapa saya pilih Civic EG ni sebab body depan dia kembang. Kembang, dia tak macam EK. So dia punya low center gravity, low depan dia rendah. Dia tak macam EK. Itu yang sebab saya pilih kereta ni. You kata bahagian depan kembang, boleh tunjuk tak yang mana bahagian depan yang kembang dia yang nampak kembang di fender dia. Fender dia, dia nampak arch dia kembang. Berbanding dengan EK lah. EK tak macam tu. Lepas tu kepala dia lebih leper ke bawah. Dia macam nampak tu. lebih sporty Inilah kereta, perbezaan kereta antara kereta 90-an, 80-an, 90-an dengan tahun 2000. Memang nampak sekarang makin gemuk aja kereta ni macam kereta dulu-dulu kan. Okay, so ini sebab lah you pilih ni. Jadi macam mana dengan sejarah kereta ni? You beli dah siap ke? You beli mula-mula you dapat macam mana kondisi dia? Mula-mula beli kereta ni memang teruk lah. Sebab basic kereta ni, and then history daripada tuan asal pakai kereta ni tak bagi tahu. Cuma saya beli dengan one of the penjual kereta lah. So beli, first bawa balik, check lah apa yang patut nak buat, apa benda yang dah rosak semua. First thing lah, tayar. Yang penting aircon lah, sebab kita hari-hari drive kan. Aircon tu yang paling penting. Bermakna awak dapat memang aircon dah condemn? Aircon memang out terus. Memang dalam kereta macam sauna. Peluh, basah habis. Gitu Jadi masa you dapat tu, dia punya engine, apa engine masa tu? Yang mula-mula saya dapat ni, engine ni adalah B16A. Jadi kalau nak bandingkan masa tu saya bawa, ialah first time pakai B series kan.
memang rasa kick tu memang syok lah. Masa tu sudah gunakan VTEC lah. Dah. VTEC besar lah. Ya, VTEC besar betul. 1.6 ya. 1.6. Okey. So masa tu manual ke auto sebenarnya? Masa tu dah beli memang manual dah. Dah manual lah. Tapi semua barang stok lah. Bermakna kira hanya VTEC, selain daripada tu semua stok ke apa? Tak jugalah. Maknanya piping dia dah buat dah. Piping dia 2 inci setengah. Stainless steel daripada extractor sampai ke belakang. And then dia punya exhaust straight pipe. Exhaust straight pipe, tapi saya dah tukar sebab terlalu straight pipe. Straight pipe terlalu bising. That's why saya turun ke KL masa tu nampak exhaust rammers yang S-flow, terus pasang S-flow. Oh, okey. Tapi itu yang sudah buat yang lain-lain ke Lepas tu yang dapat kereta ni asal dia ECU dia dah tukar ke rear chip P30. So jadi ada launching semualah, bunyi crackle sound lah, pap dah semua dah ada. Oh, memang kira sebelum ni ex-owner kira ada dah main-main sikit lah. Dah main dah kereta ni. Puas tak apa yang ex-owner buat selepas dia dapat kereta? Bagi saya ex-owner buat tu ialah dia ada dia punya cara dia nak buat kereta kan. Jadi bagi saya dah ada tahu dah masalah kereta ni. Masa saya buat dyno sekali lagi, ada asap putih keluar daripada exhaust. Banyak. Itu masalah enjin tu? Masalah enjin. And then one of my friends kawan dekat Sunway, dia nasihatkan rasanya piston ring dah memang makan dah lah. Jadi so dia cadangkan, kata either tukar enjin atau rebuild balik. Tapi dia cakap masa tu kalau rebuild balik enjin, costingnya untuk tukar enjin, baik tukar enjin lain. Sampai sini kita hold dulu. Ini macam ada cerita menarik ni kan. So sampai ni macam dah, oi tak boleh dah. Okey, tak apa. Kita hold di sini. Macam mana kita minta Liang tour kita bahagian luar dulu sebelum kita masuk yang main topik di engine Kita tour dulu dengan Liang tentang kereta luaran dia dulu. Okey? Kenapa kamu keep dia sleeper? Sebab bagi Liang tak nak bagi dia terlalu menonjol lah keretanya, macam overdo sangat lah. Liang lebih suka maintain kereta tu JDM. Maknanya tak terlebih sangat kepada over makeup sangat. Kalau over makeup macam style US kan, US dia orang suka lip depan, tepi, kereta macam kereta kapal terbang, jadi tak nak lah. You tak suka body kit yang lebih-lebih yang aftermarket tak suka. You lebih suka OEM, Honda OEM design. Ya, betul. Alright. Macam kita boleh nampak di sini, boleh katakan 100% stok lah. Ya, saya 100% stok EG2. Ya. Kan? Cuma bumper depan tu bumper EG9 lah. Kita original punya. Ni memang bumper depan saja EG9. Tapi dengan lip original EG9 juga Ya, lip original. Original Okey, sampai sini kita nampak spoon design punya side mirror. Ya. Okey. Kenapa side mirror spoon ditukar selain daripada yang standard punya? Yang standard punya nampak tak aerodynamic lah. Yang ni lebih aero lah. Star sikit juga jadi apa benda tu? Slipper tak slipper ada juga aerodynamic punya spoon side mirror Ya, saya. Okey, lepas tu kita masuk belakang tengok. Okey, belakang pun EG9 standard, the spoiler. Ini standard EG9 spoiler lah. Memang you nak kekalkan belakang simple macam tu ke? Actually masa beli ni memang tuan asal kereta dia pakai yang spoiler belakang ni, yang EG9 ni kopi. Jadi kopi fiber. Jadi lampu third brake dia, lampu ketiga ni tak berfungsi. I see. And then bumper belakang ialah yang geng-geng Honda dia suka buat lubang. Ya, betul. Jadi saya tak nak overdo sangat. Jadi orang tengok kereta ni jenis kereta kanjo, kereta laju. So I tukar ke bumper original dia. And then yang ni saya pergi cari juga. Jumpa dekat Puchong. Sampai Kuala Lumpur ya pergi. Cari kat Puchong. Jadi bonnet belakang ni Liang mula-mula ingat murah je. Kena
Yang ni nak dekat 800. Oh. Jadi Itu bila tu? itu tahun lepas punya projek ni. Alright. Okay. Jadi nak tak nak kena beli juga. 800 dia spoiler sahaja atau dengan bonet sekali? Dia sekali dengan bonet. Sebab dah dia melekat, dia tuan kedai tak nak buka. Jadi dia jual one piece terus. Macam tu. Okey, kalau EG salah yang saya setahu saya, EG masa 90-an model ni paling popular dan semua orang mesti mau convert EG9. Dari luar kita paling nampak obvious adalah wiper belakang. Kenapa you tak minat wiper belakang? Liang actually ada dia punya alasan dia lah. Sebab nak pakai ke tak nak tu depends juga. Actually terasa juga kalau boleh nak convert kepada EG9 yang wiper belakang. Tapi masalahnya costing dia banyak lah. Sebab cermin belakang kena tukar, bracket belakang kena tukar, and then wiper motor dia semua jadi kena ada semua. Wiring kena tarik. Jadi tak nak jadi hassle sangat lah, terlalu banyak problem. Okay, alright. So you leave it lah EG2 punya origin. Jadi kereta tu biar nampak, yelah orang kata biasa-biasa je. Tak ada yang pelik. Biasa kalau EG yang saya tahu mesti nak pakai Recaro SR3 lah, Evo punya Recaro, Type R punya Recaro lah. Kenapa you masih kekalkan Recaro model ini? Apa model ini sebenarnya? Yang ni actually Recaro Enjoy, yang sama design dengan Proton Putra dan Proton GTI. Tapi yang masalahnya Recaro ni dia pelik sikit sebab dia ada 3 stripe. Sebenarnya ini bukan pelik, ini rare, special. 3 stripe ni actually dia asal daripada Suzuki Swift GT Jepun. Oh, okay. Spec GT. Jadi kebetulan Liang nak cari, terjumpa yang ni, seat yang ni dengan seat Recaro Putra. Okay. Jadi yang ni yang pelik. Jadi sebab nampak color design biru ni kan. Tu yang eye catching tu, yang terus ambil yang ni. Bagi saya pun akan pilih ni kerana inilah dia luar biasa. Kalau nak berbanding dengan Enjoy yang biasa Putra ada kan, itu melambat kat market. And then one more thing, sebab kenapa Liang pilih yang ni, sebab Liang selalu drive long distance. And then Liang selalu travel ke KL, kadang-kadang bawa kereta ni. And then sometimes Liang bawa kereta ni ke Thailand. Thailand bukan sekadar dekat border ni Hat Nyai je, tapi jauh. Pernah bawa sampai ke Bangkok kereta ni. Jadi kereta ni dah sampai Bangkok pun dah 3-4 kali dah. Sebenarnya Liang, you perasan tak sebenarnya Enjoy memang lebih comfort kalau berbanding dengan SR3? Ya, betul. Memang lebih comfort lah. Sebab SR3 dia punya body cache untuk yang pegang kita punya badan lebih lebar. Yang ni boleh kecil. Lepas tu lengkuk dia tak banyak. Yang ni ngam-ngam je. Pegang kita punya pinggang belakang. Jadi tak lenguh lah jalan jauh. Okay. Bila dia cakap travel ke Bangkok, saya dah mendebar ni. Apa yang dalam hook ni? Travel ke Bangkok, car culture di Bangkok gila-gila. Biasa orang cakap dengan saya kalau dia pergi Bangkok kan, mesti kereta dia tak beranilah saya nak imagine. Tak apa, kita tengok dulu. Okey, sebelum tu kita tengok interior dulu ya. Okey, di sini kita nampak you gunakan steering Mugen. Ya, saya. Okey, ini Mugen ni macam mana dapat benda yang super rare ni? Actually Mugen ni kawan saya dekat Sunway yang recommend. Saya mula-mula ingat nak beli Momo Cross ataupun Momo Race. Dia kata alang-alang kau dah beli Momo dah, baik beli yang kereta yang related, steering yang related dengan Honda. So dia recommend saya pakai Mugen Momo je lah. So pun dah tanya harga berapa semua dah. Lepas tu consider, okey lah, ambil yang ni lah. Ini you beli baru ke second hand? Saya beli baru. Full dalam kotak lagi. Kalau ni buka dalam kotak, okey lah, 1 bulan punya gaji lah ni. Bagi saya punya budak ini 1 bulan punya gaji lah. Berapa you beli? Masa tu kawan beli bagi saya dengan harga harga members price lah.
dekat 1580. Harga member 1,500 lebih Kalau harga market, you fikir sendirilah Saya pun malas nak cakap lah. Itu harga member. Oish. Selain daripada steering Mugen ni, you pakai lagi quick release. Apa model quick release yang kamu gunakan? Okey, mula-mula dulu dia asal dia boost kit yang original lah, yang daripada kereta. Lepas tu Liang tukar ke quick release NRG ni. Sebab? Ada sebab dia. Sebab kereta Honda kan banyak kena curi. So kalau Liang pergi ke KL, biasanya kalau pergi shopping mall, Liang bawa beg besar. Ini Mr. B. Bawa beg besar. Steering ni Liang kena cabut lah. Letak dalam beg sambil shopping, sambil jalan. Yang ni yang the best. Lepas tu dia ada carbon punya detail. Yang ni di atas ni. Cantik. Nanti Liang buka kejap. Ni. Okey. Carbon detail dia. Oh, cantik. Finishing dia pun cantik jugalah, finishing dia. So, apa pendapat kamu tentang quick release ni? Rasanya lebih selamat lah. Jadi nak pergi mana tak hassle sangat lah. Cuma yelah kena kita bawa steering kita dalam bag. Tapi dalam bag kita sekarang, guys normally banyak bawa backpack kan. Jadi letak dalam backpack je. Jadi nak ke mana pun senang. And then safety tu nombor satu lah. Tapi satu je lah yang nasihatkan. Time bawa kereta tu janganlah duk bawa kereta lepas tu nak main, nak try buka. Things can happen. Accident akan berlaku. Kalau kita terbuka ni, nak masuk balik, confirm Panik. Jangan main. Tapi kalau biar jangan sentuh, jangan buka dia. Yang tu nasihat Liang lah. Tapi kualiti ini saya rasa, macam mana awak rasa kualiti produk NRG ni? NRG ni kira kualiti pun cantik lah. Finishing dia lah yang katakan tadi. Finishing dia dengan aluminium dia, finishing dia, cutting dia cantik. Tak kasar. Benda pun very smooth. Tak ada aging yang rasa macam tajam ke semua. Tak ada. Sebenarnya NRG ni produk USA tau. Dia memang buat di Taiwan. Tapi mereka memang dia punya batch bahagi kepada dua. Satu print US atau Jepun punya jenama. Satu ini NRG. Sebenarnya NRG pun dari Amerika. Jadi kalau you check NRG, memang website dia di Amerika. So you dapat punya memang American punya spec lah. Jadi dia memang cun. Dan you juga guna dia punya shock hub ke? Shock hub di sini? Ya, semua. Satu set dengan beli. shock hub sekali Okey, kalau dulu tak ada shock hub masa 90-an, you pakai dengan long hub biasa punya hub. Dengan ini tinggi sangat. Yes, tinggi. Jadi steering ke depan sangat. Terlampau depan. Jadi nak main signal ni jauh sikit kan. Memang jauh sikit. So ini memang dia datang dengan kira optional, datang dengan shock hub Okay. Datang sekali. Okey, bagus. Alright. Okey. So gear knob you guna yang Type R? Guna Type R punya lah yang pilih yang ni. Actually ada yang recommend nak pakai yang apa yang bulat tu, yang DC5 punya ke? Tapi dia tak suka lah yang nak kecil ni. Ini comfort lah. Dia lebih comfort lah. More comfort hole lah. Ya, betul. Alright, meter putih lah. Meter putih. So ini meter macam biasalah putih lah. Dan sini saya jumpa satu meter G ready. Apa meter ni sebenarnya? Yang ni meter meter water temp. Sebab yelah selalu travel kan, bukan setakat Kuala Terengganu je. Kadang-kadang Liang drive ke KL and then drive ke Thailand. And then ke Thailand tu bukan setakat yang dekat border ni, lebih daripada 800 km. Ini sampai Bangkok ni. Lepas tu yelah air tu penting. Tak nak damagekan engine kan. Kalau rosak pun sekian hal juga nak settle tu. Alright. Jadi interior kita dah tengok macam mana kita minta Liang buka hook depan. Boleh Liang? Boleh. Okey, jom. Alright, ini masa lah dia nak buka Kita tengok. Alamak.